Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan, para hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi fajar ini, moga-moga diberi pengampunan, ditaubatkan segala macam dosa saya, dan moga-moga tuan-tuan yang mendengar mendapat rahmat dan barakah. Apa yang ingin insya-Allah saya kongsikan pada pagi ini adalah satu tajuk, iaitu Ratu Adil atau Imamul Mahdi yang bertaraf khalifah, mujadid dan mujtahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga apa yang saya kongsikan ini Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya akan memberikan kepada tuan-tuan para pendengar sekalian, iaitu hidayah dan taufik yang sempurna di akhir zaman ini. Jadi semoga apa yang disampaikan pada pagi ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat. Moga-moga kita semua mendapat petunjuk sehingga ke akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertamanya saya akan berkongsi dengan tuan-tuan apakah yang dimaksudkan dengan pengertian akhir zaman, kebangkitan Islam kali kedua, dan apa maksudnya Islam bangkit dari timur. Arti akhir zaman itu ialah kita ini hidup di satu zaman di mana berlakunya tanda-tanda alamat kiamat kecil dan akan berlakunya tanda-tanda alamat besar yang akhirnya membawa kepada kiamat. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan akhir zaman ini ialah di mana zaman yang kita berada sekarang ini penuhnya dengan ujian-ujian dan fitnah, pembunuhan, peperangan, sehingga yang benar dianggap sesat, yang sesat dianggap benar. Dan erti Islam bangkit kali kedua itu ialah Islam akan kembali gemilang dan terbilang untuk kali yang terakhir oleh 3 tokoh dunia, iaitu Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim, Imamul Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Islam bangkit kali kedua artinya tidak ada lagi kebangkitan Islam selepas daripada ini. Kebangkitan kali kedua itu bermakna adalah kebangkitan kali yang terakhir sebelum berlakunya kiamat, di mana Islam akan menjadi empire, Islam akan menguasai dunia. Dan maksud Islam akan bangkit daripada timur itu artinya ialah di akhir zaman kebangkitan Islam itu akan bermula daripada timur, artinya hero-heronya, artinya tokoh-tokoh itu adalah dilahirkan di timur, iaitu Fatah At-Tamimi dan juga Imamul Mahdi. Mereka ini sebenarnya adalah bangsa Ajam, bukan Arab, tetapi keturunan Arab. Mereka ini adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Artinya kini adalah giliran Nusantara, giliran Asia Tenggara, terutamanya Malaysia dan Indonesia yang akan menguasai dunia. Artinya bangsa Melayu, kita akan menjadi orang yang sangat menyesal apabila kita telah mengetahui bahawa Islam di akhir zaman itu akan bangkit daripada timur, tetapi kita tidak gairah, kita tidak serius, kita tidak bersungguh-sungguh, berlumba-lumba untuk mengenali jamaah kebenaran yang akan membawa kepada kemenangan di akhir zaman ini. Untuk makluman tuan-tuan, di negara Indonesia khususnya, mereka ini lebih mengenali ataupun menyebut Imam Mahdi ini sebagai Ratu Adil dan Fatah At-Tamimi, dan mereka menyebut Fatah At-Tamimi itu sebagai Satrio Peningit. Satrio Peningit iaitu bahasa di Indonesia ataupun Satria Peningit iaitu bahasa di Malaysia ini.
adalah merujuk kepada Fatah At-Tamimi ataupun putera Bani Tamim. Alhamdulillah, umumnya umat Islam di zaman kita ini, sebahagian besar daripada kita telah mula minat untuk mengetahui perihal Imamul Mahdi, sudah mula ghairah, sudah mula mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan Imamul Mahdi. Ianya adalah usaha yang sangat baik dan perlu diteruskan insya-Allah. Untuk pengetahuan semua, Imam Mahdi sesungguhnya adalah tokoh dunia, seorang yang bertaraf khalifah, seorang yang bertaraf mujaddid dan seorang mujtahid. Ia dijamin sebagai seorang yang akan masuk ke syurga bi ghairi hisab dan termasuk dalam golongan barisan ketua di dalam syurga. Maka dengan ini tertolaklah atau ternafilah orang yang mengatakan bahawa Imamul Mahdi itu adalah seorang yang biasa-biasa, yakni yang tiada pengetahuan, yang tidak dipedulikan oleh manusia. Tetapi dalam satu malam, ia berubah menjadi baik dan bertakwa yang luar biasa, seumpama magic. Ini adalah tidak benar. Pada adatnya, mana mungkin Imamul Mahdi yang bertaraf khalifah, yang bertaraf mujaddid dan mujtahid, orang yang boleh berijtihad dalam semua bidang, yang mengetahui, yang menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis, yang menjadi seorang yang sangat-sangat berilmu, sangat bertakwa, tiba-tiba diislahkan, disempurnakan dalam satu malam. Ini bermakna hadis tersebut yang akan saya bacakan nanti insya-Allah, hadis tersebut mempunyai pengertian yang lain daripada apa yang ramai faham. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Aliyin ibn Abi Talib alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdiyyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailatin wahidah. Akhrajahu jama'atun min al-huffaz fi kutubihim, minhum al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi. Daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib alaihi salam, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi itu daripada kami, iaitu daripada Ahlul Bait. Ahlul Baiti yuslihullahu fi lailatin wahidah, maka dia akan disempurnakan dalam satu malam. Jadi daripada hadis inilah, maka ramai daripada kalangan orang awam dan juga ustaz-ustaz termasuk alim ulama yang menafsirkan bahawa Imamul Mahdi ini sebenarnya Imam Mahdi ini tidak mengetahui dirinya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini seorang yang biasa-biasa, seorang yang tidak berilmu, seorang yang terpinggir, seorang yang sangat-sangat tidak dikenali. Tiba-tiba dalam satu malam ia akan disempurnakan, ia akan bertaubat, ia akan baik, diberikan segala macam ilmu kepadanya, dan segala-galanya disempurnakan dalam satu malam. Seolah ia sebagai satu yang sangat luar biasa, satu magic yang pelik dan dahsyat. Ianya adalah bertentangan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk menegakkan Islam itu daripada Mekah sampai kepada era Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, mengambil masa 23 tahun untuk menegakkan Islam. Tetapi Imam Mahdi di akhir zaman ini, walaupun dia seorang wali, mana mungkin dalam satu malam dia sempurna segala-galanya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk melakukan yang sedemikian. Ini bermakna hadis ini mempunyai satu takwilan, satu penafsiran, satu pencerahan yang lain, yang mana dia dipahami oleh Fatah At-Tamimi melalui ilham. Kerana itulah dikatakan bahawa kunci ataupun rahsia di akhir zaman ini dipegang oleh Fatah At-Tamimi. Beliaulah yang diberi ilham, diberi kefahaman untuk memahami semua hadis, setiap hadis yang berkaitan dengan Imamul Mahdi. Di mana Fatah At-Tamimi ini telah pun berjuang selama 40 tahun lebih untuk menegakkan Islam, untuk menyediakan tapak perjuangan untuk Imamul Mahdi. Sebab itu dalam hadis-hadis yang saya menyebutkan banyak kali sebelum ini bahawa Fatah At-Tamimi ini akhirnya akan diserahkan dengan satu kuasa, iaitu kuasa negara, kuasa daulah. Dan setelah dia memerintah 1,5 hingga 2 tahun, maka dia akan menyerahkannya kepada Imamul Mahdi. Maka bila Imamul Mahdi ini zahir daripada alam ghaib, maka disempurnakan dalam masa yang sekejap sehingga ditulis dalam masa satu malam sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am, wa inna kasiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Sesungguhnya kebanyakan dari mereka benar-benar menyesatkan orang dengan mengikuti hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Ini adalah satu dalil bahawa kita
di akhir zaman ini tidak boleh mengikut fahaman majoriti. Apabila fahaman majoriti ini, mainstream ini melakukan kesalahan, melakukan satu kesilapan yang besar. Dan disebut lagi dalam ayat Quran yang lain, wa kasirun minhum fasiqun, dalam surah Al-Hadid. Kebanyakan dari mereka ni orang-orang fasik. Jadi di akhir zaman ni ramai orang yang tidak benar berbanding dengan orang yang benar. Ramai orang yang fasik berbanding dengan berbanding yang tidak fasik. Orang awam yang cuma mendapat ilmu melalui perkhabaran atau melalui pembacaan mereka atau melalui ceramah-ceramah umum dan melalui kajian-kajian dan rumusan orang lain, maka dinasihatkan tidak turut serta untuk berbahas berkaitan Imam Mahdi secara mendalam. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak mendapat ilmu yang setepatnya. Oleh kerana mereka memahami setiap fakta itu melalui apa yang mereka faham, dibimbangi. Mereka ini akan lebih menggunakan hukum akal ataupun hukum logik. Ada pun ustaz-ustaz atau tokoh-tokoh agama yang mempelajari ilmu-ilmu Islam secara umum. Islam ni kan banyak dia punya pelajaran dia, bidang dia. Tetapi mereka tidak mempelajari Imam Mahdi secara khusus, secara serius dan tidak melalui pakar, iaitu orang yang alim di bidang tersebut. Ini akan menyebabkan berlakunya tersalah faham ataupun tersalah fakta ataupun tersalah tafsir dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan Imamul Mahdi. Jadi di zaman ini, zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, ramailah di antara kita yang bersandar kepada tokoh-tokoh ilmuwan atau sarjana dalam bidang agama, tetapi mereka ini tidak secara khusus belajar daripada guru yang mursyid, yang mendapat petunjuk, yang begitu alim, beramal dengan ilmunya, yang mana mereka lah diberi hidayah untuk memahami kisah-kisah atau hadis-hadis yang berkaitan dengan Imamul Mahdi. Rumusannya, penyimpan rahsia Imamul Mahdi di akhir zaman ini adalah diberikan kepada Mujaddid kurun yang ke-14, iaitu Fatah At-Tamimi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nahl, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yang pakar di bidang tersebut jika kamu tidak mengerti. Ini membawa maksud kepada apabila kita tidak dapat memahami, maka kita hendaklah bersabar, banyak bertanya, banyak berbincang. Kita tidak bersikap jump into conclusion untuk mendapat pengetahuan ataupun yang tepat, khususnya berkaitan dengan Imamul Mahdi. Dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi Aliyan faqala sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan fa iza ra'aytum zalika fa 'alaykum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi, rawahu Tabrani. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian, hendaklah kamu bersama dengan pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan inilah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahawa apabila kita yakin bahawa suatu masa nanti akan zahirnya seorang yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, dengan keharmonian, iaitu Imamul Mahdi, maka berlaku apabila kamu yakin dengan hal yang tersebut, maka hendaklah kita sama-sama dengan pemuda Bani Tamim itu ataupun Fatah At-Tamimi. Kerana dialah pemegang kuncinya, kerana dialah yang memahami segala macam cerita yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Bahkan dia ini adalah panji-panji, pemegang panji-panji Al-Mahdi yang didatangkan daripada sebelah timur, iaitu daripada Nusantara. Oleh kerana kebangkitan Islam di akhir zaman ini adalah kebangkitan yang terakhir, maka berlakunya kebangkitan ini memerlukan kepada satu pengetahuan yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat mendalam, khususnya berkaitan dengan ilmu tauhid. Kerana seandai kata kita tidak memahami ilmu tauhid secara mendalam, maka kita akan mudah menyesatkan orang yang mendakwa. Kita akan mudah menyesatkan orang yang membawa kepada kebenaran ini. Dan di akhir zaman ini, ramainya orang-orang yang fasik, golongan yang berhasad dengki,
sekalipun Fatah At-Taimi membawa kebenaran, sekalipun ada tokoh yang membawa fakta kebenaran, tetapi kerana sifat sombong mereka, maka mereka berusaha untuk menjatuhkan atau membuat 1000 cara untuk menyesatkan Fatah At-Taimi ini. Artinya, selagi mana kita tidak boleh meyakini, menerima bahawa Fatah At-Taimi adalah tokoh yang bertaraf mujaddid, yang diberikan ilmu, yang diberi faham, yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyimpan rahsia Imamul Mahdi, maka selagi itulah kita hanya tahu untuk menyalahkan orang lain dan menyesatkan orang yang membawa kebenaran. Cuba tuan-tuan fikirkan, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi seorang tokoh dunia, tokoh kebenaran, pemimpin kebenaran, seorang yang sempurna akhlaknya, seorang yang diberi mukjizat. Tetapi beliau juga dikatakan sesat, dituduh gila dan sebagainya. Begitu jugalah yang berlaku kepada semua nabi-nabi. Artinya, orang yang membawa kebenaran yang sebenar, kebenaran yang tulen itu, mereka ini akan dituduh sesat. Sehingga kita pun pada hari ini merasa ajaib. Kenapa orang yang kita melihat benar dituduh sesat? Kita mungkin mengatakan tidak mungkin. Tapi sebenarnya begitulah Islam itu dagang. Islam itu ganjil. Kerana kebenaran itu sifatnya ganjil. Ia termasuk di dalamnya berlakunya perkara-perkara yang ajaib. Seperti karamah. Seperti mimpi yang benar. Seperti yakazah, kasyaf, firasat dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tidak mendalami ilmu ini, sekiranya kita bukan orang yang benar-benar lurus tauhid kita benar-benar sebagaimana yang dikenaki oleh Islam, maka berlakulah salah tafsiran terhadap satu-satu fakta. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa di akhir zaman ini golongan yang benar dianggap sesat. Bahkan mereka ini sepatutnya dibawa berbincang, ditanya terlebih dahulu, diberi keadilan yang sewajarnya, dan dipanggil dengan ulama-ulama yang benar pakar dalam bidang tersebut. Jadi, tak kira sama ada persoalan Fatah At-Taimi ataupun Imam Mahdi. Jadi, apabila berlakunya perbincangan, bermuzakarah, dan sama-sama pihak yang nak mengetahui kebenaran ini sama-sama hendaklah berniat mencari kebenaran, maka insya-Allah dapatlah satu hasil yang baik untuk kita mengetahui jamaah kebenaran atau kebenaran yang berlaku di akhir zaman ini insya-Allah. Tetapi hakikatnya setakat ini apa yang berlaku ialah berlakunya tuduhan sesat, berlakunya ketidakadilan, berlakunya suatu kezaliman kepada orang-orang yang bawa kebenaran. Tak kiralah dalam jemaah mana sekalipun. Saya ulangi di sini, di antara hadis-hadis yang banyak berbentuk umum dan ungkapan-ungkapan yang zahir, ungkapan-ungkapan lahiriah, ini menjadikan orang-orang yang mengkaji hadis-hadis tersebut, sama ada orang awam ataupun terdiri daripada kalangan ustaz, mula menyalahkan orang lain atau menyesatkan orang lain. Contohnya isu Imam Mahdi yang berkaitan dengan Khurasan, yang berkaitan dengan Timur, dengan Madinah, Ajam atau Arab, islah dalam satu malam, orang kanan Imam Mahdi. Maka ini menjadi punca mereka seolah-olah meyakini bahawa apa yang mereka berpegang itu, apa yang mereka pegang itu, apa yang mereka yakini itu adalah benar. Sebenarnya tidak begitu. Di sinilah maknanya kita perlu kepada guru mursyid, guru yang benar-benar memahami siapakah Imam Mahdi yang sebenar ini. Dan sebenarnya ramai juga yang tidak faham bahawa mereka mengatakan bahawa menentukan Imam Mahdi ini tidak dibenarkan. Menentukan seseorang sebagai Imam Mahdi ini adalah salah. Dan terus pergi kepada kesimpulan ia adalah sesat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adakah menentukan Imam Mahdi ini ada persoalan yang masuk dalam rukun iman? Tak ada. Adakah menentukan Imam Mahdi ini masuk dalam rukun Islam? Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin seorang yang menentukan seseorang itu sebagai Imam Mahdi dianggap sesat? Cuba kita fikirkan lebih mendalam, lebih serius lagi dengan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita termasuk orang yang dapat hidayah dan taufik. Bila kita melihat disebutkan Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah, hidungnya mancung dan sebagainya. Jadi apabila kita mendapati seseorang itu di mana ciri-cirinya menepati hadis, kemudian nasabnya, keturunannya ada sampai kepada Rasulullah SAW, kehidupannya, akhlaknya,
ibadahnya, tauhid, semua halnya menepati apa yang digambarkan oleh hadis, maka berhak kita, boleh diharuskan kita untuk menetapkan bahawa dia adalah Imamul Mahdi dan ianya tidak bercanggah dengan Islam. Bagaimana dikatakan sesat setelah ciri-cirinya ada pada seseorang itu yang menepati hadis-hadis Nabi SAW? Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan mafhumnya di mana tidak ada lebihnya orang Arab ini ke atas orang ajam melainkan dengan takwa. Artinya, orang ajam yang bukan berbangsa Arab tetapi bertakwa, mereka ada hak untuk masuk ke syurga. Mereka ada hak untuk menjadi orang yang menjadi pemimpin bertaraf dunia apabila ada pada dirinya sifat takwa. Jadi begitu juga orang Arab, lebihnya orang Arab kerana takwa, lebihnya orang ajam termasuk orang Melayu, orang Jawa dan sebagainya adalah kerana takwa. Maka siapa sahaja daripada seluruh penduduk dunia ini, sekiranya kita ini benar-benar bertakwa, maka dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan kita akan dimasukkan dalam syurga insya-Allah. Artinya bila disebut Imam Mahdi ini sebagai orang ajam, Fatah At-Tamimi sebagai orang ajam, datang daripada timur daripada Nusantara, maka ia adalah tidak mustahil. Tidak mustahil kerana mereka bertakwa. Kerana pendakwah-pendakwah di zaman Nabi, zaman sahabat, Wali Songo, Said Jumadil Kubra telah datang di Indonesia, telah berdakwah, berkahwin campur dan akhirnya melahirkan zuriat keturunan Nabi SAW. Adapun Wazir Imamul Mahdi yang telah saya selalu perkatakan sebelum daripada ini. Di sini saya ingin menyebutkan bahawa Fatah At-Tamimi ataupun Putra Bani Tamim, nasabnya. Saya ambil sebahagian saja. Saya tidak mulakan daripada nama yang sebenarnya kerana ini adalah rahsia perjuangan, rahsia kebenaran. Saya menyebut dari sebelah datuknya, iaitu Muhammad Tamim bin Ash'ari Tayyib bin Sumimi bin Nawawi bin Alwi bin Yusuf bin Hasan bin Ibrahim Al-Akbar bin Sultan Muhammad Ainul Yakin Al-Mashhur bin Sunan Giri bin Maulana Ishaq bin Ibrahim Zainuddin Akbar Asmarkandi bin Hussein Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azman Khan bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Qasim bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraid. Setengah menyebut Al-Irid bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Hussein bin Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Artinya Wazir Imam Mahdi iaitu Fatah At-Tamimi ini adalah putra Bani Tamim. Datuknya berketurunan Bani Tamim yang datang daripada Yaman, yang bawa Islam ke Asia Tenggara, yang juga berketurunan daripada Wali Songo, juga berketurunan Said Jamalil Kubra, juga berketurunan Said Abdul Malik Azman Khan, yang mana dari keturunan Ba'lawi Alawiyin, iaitu Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Tetapi berapa ramai yang mempedulikan ini? Berapa ramai yang tidak mengambil tahu, tidak cakna, tidak peka, hanya mudah untuk menyesatkan Fatah At-Tamimi ini. Sedangkan bagi wasi mereka, Imam Mahdi yang sebenar, Fatah At-Tamimi yang sebenar, wasi mereka tidak dapat membuktikan. Mereka tidak khairah pun. Katalah mereka kata di Khurasan, adakah mereka pergi ke Khurasan? Adakah mereka berbai'ah di sana? Tidak pun. Mereka hanya menjadikan ilmu-ilmu Islam ini sebagai mental exercise sahaja. Inilah yang dikatakan orang golongan yang jahil, yang golongan sahaja untuk golongan yang menyalahkan pihak yang benar, golongan yang menyesatkan orang yang benar, yang melakukan kezaliman. Ini terbukti ramainya mereka indah akhir zaman ini. Dan mereka akan terkejut, mereka akan menyesal yang sungguh-sungguh bila berlakunya kebenaran yang sebenar, bila munculnya zahirnya Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi nanti insya-Allah. Maka rumusannya, saya ingin menasihatkan kepada semua pendengar-pendengar, semua ahli-ahli agama, jangan bertindak terburu-buru. Jangan jump into conclusion. Jangan mudah menuduh sesat. Sama ada persoalan Imamul Mahdi ataupun persoalan Fatah At-Tamimi. Sekiranya kamu di pihak yang benar, sekiranya siapa yang merasa yang benar, mereka perlu ada nasab. Mereka perlu ada keturunannya. Nasab keturunannya, senarainya, latar belakangnya, kehidupannya. Tahu menceritakan from A to Z. Sekiranya mereka tak tahu, mereka kena tawakuf. Bertanya, ajak bincang secara baik. Panggil di soal siasat. Jadi tanpa dipanggil, tanpa ditanya, tanpa diberi hak bersuara untuk membela kebenaran yang diyakini, maka
ini adalah satu ketidakadilan, satu kezaliman yang terang-terang berlaku. Dan insya-Allah firman Allah Subhanahu wa taala, waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran ini, batil itu akan lenyap. Dan maka ketika itulah nanti insya-Allah orang-orang yang bersifat zalim ini akan menyesal yang tiada kesudahannya, insya-Allah. Maka akhir kalam saya ambil kesimpulan bahawa Imamul Mahdi itu adalah Ratu Adil. Imam Mahdi ini adalah ahli syurga. Maka tidakkah kita gembira untuk kita menanti, mendoakan akan segera datangnya Imam Mahdi, orang yang akan menyelamatkan kita umat Islam, orang yang tawan dunia, mengalahkan Yahudi, orang yang dijanjikan syurga, masuk ke syurga bi khairi hisab. Dia adalah seorang khalifah, seorang mujadid dan seorang mujtahid. Maka dia bukan seorang yang dungu, seorang yang mula-mulanya tidak berpengetahuan, sebagaimana ramai yang beranggapan begitu, termasuk ustaz-ustaz. Itu adalah salah. Dia mengetahui dirinya Imamul Mahdi, bukan dia terus mengetahui setelah dia belajar, setelah dia dewasa, setelah dia beramal dengan ilmunya, setelah dia mencapai makam takwa, maka dia diberitahu. Itu adalah tidak mustahil. Itu antara karamah-karamah yang diberikan kepada seorang wali. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, maka marilah kita sama-sama bertaubat, marilah kita sama-sama baiki diri. Mudah-mudahan saya mendoakan tuan-tuan dan doakanlah untuk saya, semoga insya-Allah kita akan kekal dengan hidayah, dengan taufik ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Padanya jua diberikan berkah, 3 darjat yang ia miliki, khalifah, mujadid dan mujtahid. Ia akan pasti tiba kerana berita gembira untuk kita, kedatangannya mengubah dunia dari kegelapan kepada cahaya, dari penindasan kepada pembelaan, dari kejahatan kepada kebaikan, dari pecah belah kepada ukhuwah. Di waktu itu kezaliman kan musnah. Ahli agama berjawatan resmi, perosa agama di atas nama agama. Mereka akan sedar diri atau menerima hukuman ilahi kerana kesalahan mereka, kerana kesalahan mereka. Di waktu itu dunia ini segalanya akan berubah. Di waktu itu dunia ini segalanya akan berubah. Segala rahsia akan terbongkar, takkan dapat lagi berpura-pura, kerana ia akan terjadi, ia akan pasti tiba, kerana
dari pecah belah kepada ukhuwah. Di waktu itu kezaliman kan musnah. Ahli agama berjawatan resmi, perosa agama di atas nama agama. Mereka akan sedar diri atau menerima hukuman ilahi kerana kesalahan mereka, kerana kesalahan mereka. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Seorang pembela punya karamah yang akan datang di kurun ini. Padanya jua diberikan berkah, 3 darjat yang ia miliki, khalifah, mujaddid dan mujtahid. Ia akan pasti